TV KPM. Mula-mula, cikgu akan melukis dulu. Kemudian cikgu gunting. Dah siap gunting, barulah cikgu akan gamkan pada sebatang lidi. Dah siap anak patung kertas cikgu. Agaknya apa cikgu nak buat dengan anak patung kertas ni? Ada kaitan dengan pembelajaran sejarah tahun 6. Nak tahu apa yang akan cikgu ajar untuk mata pelajaran sejarah pada hari ini? Jom belajar bersama dengan cikgu di Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda untuk hari ini, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Abang Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang ceria dan sihat selalu. Baiklah, hari ini sebenarnya kita akan bersama-sama mendalami satu topik dalam mata pelajaran sejarah untuk tahun 6. Tetapi sebelum itu, siapakah guru yang akan bersama Abang Irfan hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan untuk hari ini, iaitu Cikgu Mariam Madiah binti Ahmad dari SK Sinar Mutiara, Pekan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Irfan. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat, Irfan. Alhamdulillah, nampak ceria Cikgu hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod hari ini. Jadi, tadi kita lihat satu video. Cikgu ada buat patung kertas. Betul, Irfan. Patung kertas tu untuk apa sebenarnya Cikgu? Patung kertas yang telah cikgu lakukan sebentar tadi, yang siapkan sebentar tadi, berkait rapat dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Kaum di Malaysia. Kaum di Malaysia. Okey, jom kita mulakan. Boleh, Irfan. Baiklah, meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, cikgu nak menerangkan kepada anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan juga pastinya yang berada di rumah. Baik, apa kata kita berkenalan dengan mereka dulu boleh? Boleh, Irfan. Itu dia wajah-wajah comel yang berada di talian sekarang ini. Apa kata cikgu perkenalkan seorang-seorang, silakan. Baiklah, Irfan, bersama dengan cikgu hari ini, cikgu ditemani dengan 4 orang murid yang mana mereka datang daripada SK Sinar Mutiara, iaitu adik Nur Alia Fatihah. Hai Alia. Itu dia, berbaju hijau hari ini. Seterusnya adik Nur Aina binti Ali. Hai Aina. Hai, selamat berkenalan. Okey. Seterusnya adik Nur Damia Husna. Hai Husna. Hai, okey. Pakaian tradisional okey, itu dari sekolah SK Sinar Mutiara. Dan akhir sekali Irfan, adik Nur Erisha Syafika dari SK Seri Terentang. Okey, pakaiannya congsam ke tu cikgu? Ya, nanti kita tanya dia. Okey, itulah dia. Kita pun dah nampak mereka yang nampaknya berada di talian sekarang ini. Jom kita mulakan dengan seri pembelajaran, silakan. Baiklah, meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang akan kita pelajari adalah kaum di Malaysia, iaitu 11.1.1, iaitu menyatakan kepelbagaian kaum di Malaysia. Seterusnya 11.1.2, iaitu menyatakan pertempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada masa dahulu dan masa kini. Dan akhir sekali untuk nilai, kita akan mempelajari berkaitan kepentingan bertoleransi di antara kaum sebagai asas perpaduan. Itu antara kandungan yang kita cuba capai untuk hari ini. Jadi, berbalik kepada soalan saya mengenai patung kertas tadi.
kenapa cikgu wujudkan patung kertas itu di sini juga sekarang? Sebab hari ini kita nak mengenali. Orang kata kalau tak kenal, maka tak cinta. cinta. Jadi hari ini kita nak berkenalan dengan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Kerana sebagai anak Malaysia, kita perlu kenal siapakah warga yang mendiami negara yang aman dan makmur ini. Dari hari ini, cikgu sebenarnya ada 8 anak patung kertas. 8 anak patung. Mewakili 8 kaum yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama kaum Melayu, seterusnya Cina, India, Iban, Kadazan Dusun, orang asli, Baba dan Nyonya, dan akhir sekali Chetty. Dan untuk itu Irfan, Ya, saya. kita tak sabar-sabar lagi nak menunjukkan anak patung kertas kita pada hari ini. Irfan nak tolong cikgu ni. Betul. Okey. Baiklah, kita mulakan dengan nombor 1 Irfan, mewakili kaum Melayu. Okey, ini yang pertama. Nampak tak? Comel lah patung ni. Patung kertas ni. Okey. Baiklah, seterusnya mewakili kaum India. Kaum India. Okey, ini anak patung kertas yang kedua. Okey. Seterusnya kaum Cina. Kaum Cina. Okey. Yang seterusnya, cikgu? Kaum masyarakat orang asli. Orang asli. Okey. Kalau kita nampak orang asli punya pakaian pun sedikit berbeza, cikgu kan? Ya, itulah keistimewaan Malaysia. Betul, kepelbagaian. Okey. Seterusnya masyarakat Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya ni selalunya dekat negeri mana, cikgu? Negeri Melaka, Irfan. Melaka. Irfan pernah pergi Melaka tak? Pernah. Selalunya kita jumpa kan pakaian yang macam mereka ini Cina tetapi pakaian mereka pun macam ada tradisional sikit. Ya, nanti kita akan belajar mengapa berlakunya sedemikian. Boleh. Baiklah, seterusnya yang keenam kita ada masyarakat kaum Chetty. Dan seterusnya kita terbang jauh sedikit Irfan. Ke mana, cikgu? Ke negeri Sarawak. Kita akan belajar mengenai masyarakat Iban. Wow. Okey. Dan akhir sekali, jauh juga kita terbang Irfan. Ke mana lagi? Ke negeri jiran dia iaitu Sabah. Okey. Yang mana kita akan mempelajari berkaitan dengan masyarakat Kadazan Dusun. Wah, okey. Nampaknya ada 8 kaum yang kita akan belajar hari ini sebagai permulaan bagi topik saya anak Malaysia. Betul? Betul Irfan. Okey, jadi untuk itu kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Kawan-kawan, terdapat sebuah muzium yang dapat membantu kita mengekalkan warisan budaya kesenian masyarakat orang asli. Muzium tersebut ialah Muzium Seni Kraft Orang Asli di Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran sejarah tahun 6 bersama dengan Cikgu Maria. Okey, untuk segmen kali ini kita akan mendalami lagi berkenalan dengan kaum-kaum yang terdapat di negara kita, negara Malaysia. Apa kata Cikgu? Jom kita mulakan. Okey, jom Irfan. Macam Cikgu cakap tadi, kalau kita nak sayang negara kita, mesti kita kenal siapakah yang bersama-sama dengan kita mendiami negara kita, Malaysia. Dan untuk itu, kita mulakan pengenalan dengan kaum di Malaysia ini. Bermula dengan kaum yang pertama, Irfan. Betul. Iaitu kaum Melayu. Kenal tak dengan kaum Melayu? Mestilah kenal sebab saya orang Melayu, Cikgu. Alhamdulillah, Cikgu pun orang Melayu juga. Orang Melayu juga. Okey. Baiklah Irfan, kaum Melayu ni Irfan, kebanyakan mereka adalah bertutur menggunakan bahasa Melayu dan mereka juga mengamalkan adat istiadat Melayu.
Dan kaum Melayu ini mereka beragama Islam. Dan yang paling seronoknya, cikgu memang sangat sukalah bercakap tentang pakaian tradisional, Pakaian Irfan. tradisional, okey. Kaum lelaki mereka memakai baju Melayu dan wanita memakai baju kurung. Okey, itu dari segi kaum Melayu, Ya. di mana ada keistimewaan tersendiri. Jadi jom kita lihat pula kaum yang kedua. Baiklah, kaum kedua adalah Cina. Baiklah, kaum Cina ini mereka bertutur menggunakan bahasa Mandarin. Di samping tu ada juga dialek Hokkien, Hakka dan Cantonese. Bagi kaum lelaki, mereka memakai Cheongsam dan bagi kaum wanita pula atau perempuan memakai Cheongsam. Pernah okey. tengok tak Irfan? Pernah nampak Irfan pun ada juga kawan-kawan yang kaumnya Cina. Jadi kalau pergi perayaan di rumah mereka tu seronok cikgu. Nampak meriah sangat perayaan mereka. Betul tu Irfan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kaum yang ketiga, iaitu kaum India. Baiklah, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Tamil di samping itu Telugu dan Malayalam. Dan bagi kaum lelaki mereka memakai dhoti dan bagi kaum perempuan atau wanita mereka memakai sari. Okey. Baiklah, seterusnya Irfan, kita bergerak jauh sikit Irfan. Kita terbang ke Sarawak. Kita akan mempelajari berkaitan kaum Iban. Kaum Iban ini merupakan kaum yang terbesar di Sarawak, yang mana mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Iban dan lelakinya memakai baju burung dan kelambi. Baju burung? Wow. Okey. Sebagaimana Irfan nampak dekat dalam gambar tu, itulah dia baju burung. Baju burung. Dan bagi kaum perempuan ataupun wanita, mereka memakai tenunan puak kumbu. Kalau kita nampak dekat gambar tu, itulah puak kumbu. Ya, betul Irfan. Okey. Cikgu pernah pergi Sarawak, cikgu? Belum lagi Irfan. Tak apa. Nanti kita pergi sama-sama. Boleh, Irfan. Kita lihat bagaimana kehidupan orang Iban di Sarawak. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya Irfan, kita bergerak ke negeri jiran di Irfan, Okey. iaitu negeri Sabah. Di Borneo. Yang mana kaum terbesar di Sabah. Jadi mereka ini berkomunikasi menggunakan dialek sukuan masing-masing. Dan pakaian tradisional mereka juga berbeza mengikut etnik. Dan akhir sekali, Irfan, biasanya pakaian mereka yang istimewa tu, yang cantik tu, mereka akan pakai semasa majlis perkahwinan dan hari besar mereka, iaitu pesta keamatan. Maknanya pakaian yang kita nampak dalam slide tadi itu adalah pakaian khas untuk mereka pakai semasa perkahwinan dan juga perayaan pesta keamatan. Betul Irfan. Okey. Menarik. Ada lagi cikgu? Ada lagi Ada Irfan. Okey, kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu masyarakat orang asli. Okey. Baiklah, di Semenanjung, orang asli ini terbahagi kepada 3 kumpulan Irfan, iaitu Negrito, Senoi, Melayu Proto. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah mengikut suku mereka. Dan keistimewaan mereka ni Irfan, mereka pandai membuat kraft. Selain itu Irfan, mereka juga pandai menghasilkan ubat-ubatan herba. Betul lah cikgu, sebab mereka ni mendiami di kawasan-kawasan hutan kan. Jadi mereka sangat mahir dalam pembuatan ubat-ubatan herba dan juga kraft. Irfan teringin sebenarnya nak belajar buat kraft. Cikgu pandai tak buat kraft? Pandai juga sikit-sikit Pandai Irfan. sikit-sikit. Tak apa. Kita boleh belajar dengan orang asli. Okey, boleh Irfan. Baiklah, kita teruskan Irfan? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya kita akan mempelajari berkaitan dengan kaum Baba dan Nyonya. Ini Irfan tanya tadi tu. Betul. Okey, silakan cikgu. Baiklah Irfan, kaum Baba dan Nyonya ni, siapakah mereka? Mereka sebenarnya, kaum ni adalah wujud hasil daripada perkahwinan campur Irfan. Antara pedagang Cina yang datang ke tanah Melayu pada masa dahulu, yang mana mereka ini berkahwin dengan penduduk tempatan. Dan mereka biasanya Irfan bertutur menggunakan dialek bahasa Melayu Baba. Dan Irfan, yang Irfan tengok tadi tu, betul, pakaian dia tu, itu adalah pakaian tradisional mereka, iaitu kebaya bersulam dan berkain batik sarung. Okey. Sebab kalau kita lihat dari segi, mungkin mereka kelihatan seperti orang Cina, tetapi pakaian mereka disulamkan dengan pakaian tradisional Melayu juga, iaitu baju kebaya.
Okey, macam cikgu cakap tadi, mereka ini selalunya berada di Melaka. Betul, Irfan. Maknanya ketika itu, kalau ikut sejarahnya, pedagang datang daripada China ni berkahwin di Melaka lah, cikgu. Ya, betul, Irfan. Oh, okey. Itu sejarahnya. Baik, menarik. Lagi kita satu lagi iaitu tidak silap saya. Betul. Seterusnya kita bergerak ke kaum yang seterusnya, itu Chetty. Sama juga, Irfan. Siapakah kaum Chetty ini? Kaum Chetty ini adalah hasil daripada perkahwinan daripada pedagang India dengan penduduk tempatan. Dan mereka ini, Irfan, berkomunikasi dengan bahasa Melayu Creole. Okey. Dan sama juga macam lebih kurang sebenarnya, Irfan, dengan kaum bapa dan nyonya tadi. Mereka, pakaian tradisional mereka kebaya pendek bersulam dan berkain batik sarung. Okey, Irfan tanya pula lah. Lokasi kaum Chetty dekat mana pula, cikgu? Sama juga, Irfan. Di Melaka juga? Ya, betul, Irfan. Oh, okey. Maknanya di Melaka dulu. Yalah, sebab dulu kan Melaka dikenali sebagai pelabuhan entrepot di mana berlakunya perdagangan antara kerajaan Melayu ketika itu dan juga di negara-negara lain. Jadi di situ berlakunya perkahwinan campur antara kaum-kaum yang berbeza, kan? Betul, Irfan. Ini yang menjadikan negara kita kaya dengan kepelbagaian kaum dan etnik. Betul. Setuju. Baiklah, Irfan, tadi cikgu dah menerangkan secara ringkas berkaitan dengan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Kini tibalah giliran cikgu nak buka satu permainan bersama dengan anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Okey. Dan tidak lupa juga, kalau anak murid cikgu yang berada di rumah nak cuba pun, boleh cuba juga, Irfan. Betul. Angkat tangan di kaca TV anda. Okey? Boleh juga. Kita cuba jawab sama-sama. Baiklah, caranya adalah murid-murid cikgu yang berada dalam talian memilih nombor yang berada di hadapan, yang mana cikgu akan memberikan pembayang pada mereka dan mereka akan meneka kaum apakah yang cikgu maksudkan. Patutlah ada nombor dekat depan ni. Bukan saja cikgu letak sebab ini kita masanya untuk kita menguji minda murid-murid cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Okey. Jadi cikgu dah bersedia? Cikgu dah bersedia. Murid-murid dah bersedia? Kalau bersedia angkat thumbs up sikit. Wilfan nak tengok. Okey. Semua nampaknya dah bersedia tersenyum tu. Jadi apa kata kita mulakan? Kita buka peluang, Irfan, pada anak murid cikgu. Siapa yang nak mulakan boleh angkat tangan. Okey. Izinkan saya, cikgu. Baik, Alia. Silakan, Alia. Saya nak nombor 5. Baiklah, yang mana satu nombor 5? Di sini cikgu. Okey, di sini kita ada nombor 5. Baiklah, Alia. Nombor 5, pembayangnya adalah Silakan. merupakan hasil perkahwinan campur daripada pedagang Cina dan masyarakat tempatan. Siapakah dia? Baba dan Nyonya, cikgu. Baba dan Nyonya. Betul ke, cikgu? Itu dia, Irfan. Betul. Okey, kita berikan tepukan untuk adik-adik kita. Dan Irfan, kita boleh berikan mata ganjaran buat Alia. Ganjaran apa tu, cikgu? Kita bagi wang RM1 untuk RM1 Alia. untuk Alia. Okey, Abang Irfan akan letak dekat sini, nanti minta kat cikgu tahu. Okey, Alia sekarang ni dapat RM1. Wah, seronoknya dapat duit lah hari ni. Okey, itu yang pertama. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Silakan. Baik, siapa lagi nak mencuba? Saya, cikgu. Baik, Erisha Erisha. yang memakai baju chongsam untuk hari ini. Silakan pilih nombor anda. Saya mahu menjawab nombor 4, cikgu. Nombor Nombor 4. 4. Okey, di depan ini. Ini dia. Baiklah, Erisha. Ini merupakan salah satu kaum masyarakat yang biasanya duduk di pedalaman dan dia mempunyai 3 suku kaum, suku yang terbesar. Siapakah dia? Siapakah? Ini adalah kaum asli, cikgu. Kaum asli. Bagus, Erisha. Tahniah. Betul. Okey, tahniah kepada adik Erisha kita. Baik, maknanya itu betul lah. Diingat bahawa kalau ada 3 kaum yang besar dan duduk besar. di pedalaman, itu adalah orang asli. Okey, RM1. Satu lagi. RM1 untuk Erisha. Erisha. Okey, kita letak dulu di sini. Seterusnya, siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Okey, boleh angkat tangan. Dan bagi tahu cikgu. Erisha, Erisha lagi sekali. Okey, Hmm. silakan Erisha. Dia nak banyak duit lah cikgu. Sebab ada ganjaran hari ini. Baik, Erisha. Saya nak nombor 8. Nombor 8. Ini? Okey, di hujung sana.
Baiklah, Erisha, ini merupakan masyarakat yang berada jauh di negeri Sabah. Di Sabah. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Ini adalah kaum Kanazan Dusun, cikgu. Kadazan Dusun? Betul, Irfan. Betul lagi Kita sekali. ber- Wah, hebatlah Erisha ni. Okey, maknanya Abang Irfan kena tambah lagi RM1 lah. Betul, Irfan. RM2 setakat ini untuk adik Erisha kita. Okey, seterusnya ada lagi yang nak cuba jawab? Mungkin selain Erisha. Nampak Erisha. Nampak. Saya Okey. Kita ada Husna. cikgu. Husna. Ya, Husna. Boleh cuba? Nombor berapa yang Husna pilih? 3. Nombor 3. 2, 3. Okey. Baiklah, Husna. Pembayangnya adalah kaum wanita memakai cheongsam. Kaum apakah ia? Silakan Husna. Pakaian ini biasanya dipakai oleh wanita daripada masyarakat India. India? Betul ke India? Cheongsam. Cheongsam, kaum Cheongsam apa? dipakai oleh kaum apa, Husna? Mungkin Husna nak cuba lagi sekali, silakan. Cina. Cina. Okey. Irfan. RM1 untuk Husna. Okey, tak ada masalah. Irfan akan tolong letak di sini. Ada lagi cikgu soalannya? Kita boleh buka lagi Buka pada lagi. murid yang lain. Silakan. Untuk berikan pendapat dan jawapan. Saya, cikgu. Baiklah, Aina. Boleh Aina? Nombor berapa pilihan Aina? Nombor 2. Berapa? Nombor 2. Nombor 2. Okey. Apakah pembayangnya cikgu? Pembayangnya, kaum lelaki mereka memakai doti dan wanita mereka memakai sari. Sari. Kaum apa yang memakai pakaian tersebut? Kita pernah dengar tadi cikgu dah ceritakan kepada kita apakah kaum ini. Kaum India, cikgu. Kaum Lagi sekali Aina. India. Kaum India. India. Betul cikgu? Betul. Tepat Irfan. sekali. Okey. RM1 lagi. Kita berikan kepada Aina. Okey. Mungkin kita boleh dapatkan seorang lagi murid cikgu untuk menjawab soalan yang terakhir untuk sesi ini. Siapa yang bertuah? Silakan. Angkat tangan. Saya, cikgu. Okey, silakan adik Alia. Alia. Saya nak pilih nombor 1. Nombor Nombor 1. satu. Okey, apa pembayang cikgu nombor 1? Okey, baiklah. Nombor 1 ini mewakili masyarakat yang dan kaum yang terbesar di negara kita. Itu pembayang yang besar tu. Kaum Melayu, cikgu. Okey, betul Irfan? Betul? Kita bagi RM1 kepada Aina. Alia. Okey. Alia, Irfan. Oh, Alia. Oh, maafkan saya Alia. Sorry. Okey. Nampaknya sekarang ini Erisha dan Alia masing-masing ada RM2 dan Aina juga Husna mendapat RM1 setakat ini. Tapi tak apa, kita ada banyak lagi duit nak bagi. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk Mata Pelajaran Sejarah bersama dengan Cikgu Madya hari ini. Dan kita sedang pun dalam proses mempelajari mengenai kaum-kaum di Malaysia. Dan sekarang ini, kalau anda boleh lihat di atas meja Irfan, ada... Irfan tak pasti ini apa, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit?
Baiklah Irfan, yang kita sedang lihat ni merupakan satu diorama. Diorama. Pertama kali Irfan dengar dan berkisah tentang apa cikgu? Baiklah, hari ini untuk meneruskan pembelajaran, kita akan mempelajari berkaitan dengan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa dahulu dan kini. Jadi, nanti kita akan menerangkan kegiatan ekonomi dan pertempatan tu ada saling kait mengait. Okey. Baik, jom kita mulakan. Baiklah Irfan. Baiklah, seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi, di hadapan cikgu ni ada diorama dan cikgu akan menerangkan berkaitan dengan pertempatan dan kegiatan ekonomi. Baiklah, kita mulakan dengan kaum yang pertama. Okey. Sebab tadi kita bercerita tentang kaum, jadi kita mulakan dengan kaum yang pertama, kaum iaitu Melayu. kaum Melayu. Nampak tak? Kaum Melayu. Baiklah, pada masa dahulu Irfan, kaum Melayu ini mereka tinggal di kawasan kampung dan pesisir pantai. Baik. Dan apabila bercakap tentang pesisir pantai dan kawasan kampung Irfan, dia berkait dengan ekonomi sara hidup mereka, iaitu mereka menjadi nelayan dan juga petani. Jadi kalau kita tengok kawasan di dalam diorama cikgu ni, kawasan yang paling sesuai Irfan, agak-agak Irfan kawasan mana? Kawasan tadi pesisir pantai dan Kawasan kampung Irfan. kawasan kampung. Pesisir pantai dan kampung. Dekat depan tu ke cikgu? Betul Irfan, pandai Irfan ni. Sebab Irfan nampak sampan dekat depan tu. Betul lah. Jadi cikgu Okey. letakkan cikgu punya kaum Melayu tinggal di kawasan ini. Okey. Nampaknya ketika itu majoritinya masyarakat Melayu akan menjadi seorang nelayan maupun seorang petani. Betul Irfan. Bercucuk tanam. Okey. Seterusnya? Baiklah, seterusnya Irfan, kita bersama dengan kaum Cina. Pada masa dahulu, masyarakat Cina ni mereka tinggal di kawasan pekan ataupun bandar yang mana mereka menjalankan kegiatan ekonomi sebagai peniaga dan juga pelombong. Peniaga dan pelombong di kawasan bandar. Dekat mana cikgu? Baiklah Irfan, kawasan yang sesuai adalah di sini Irfan. Okey. Itu di kawasan bandar bagi masyarakat Cina ketika itu. Betul Irfan. Dan seterusnya Irfan, kita beralih kepada kaum yang seterusnya, iaitu kaum India. Okey. Kalau tadi kaum Cina berada di bandar, kaum India di mana pula? Okey, kaum India pada masa dahulu mereka berada di kawasan ladang-ladang. Kerana kegiatan ekonomi sara hidup mereka adalah sebagai pekerja ladang dan ada di antara mereka yang bekerja di pelabuhan. Dan dalam diorama cikgu ni ada kawasan ladang Irfan. Kawasan ladang? Dekat mana tu cikgu? Kawasan ladang ya. Sini ke? Betul, di kawasan ini. Okey, okey baik, nampak ada pokok dekat situ. Itu pertempatan masyarakat India ketika zaman dahulu. Okey, seterusnya. Seterusnya Irfan, kita ke masyarakat yang seterusnya, iaitu masyarakat orang asli. Kalau tadi cikgu cakap orang asli ni memang mereka berada di pedalaman. Betul Irfan. Di hutan. Berada di pedalaman dan mereka menjalankan, apabila berada di pedalaman Irfan, mereka menjalankan ekonomi sara diri dengan mengutip hasil hutan dan menghasilkan kraft serta berburu Irfan. Berburu? Okey. Jadi kawasan hutan Irfan dekat mana ni? Dekat mana? Kat sini ke? Ataupun dekat sini ke? Dekat sini Irfan. Okey, dekat belakang sikit belakang kan? sikit. Okey, itu menunjukkan bahawa mereka berada di dalam pedalaman. Okey. Baiklah, seterusnya Irfan, macam tadi kita nak menyeberang laut, kita pergi ke kawasan seterusnya iaitu negeri Sabah. Mewakili Sabah, cikgu bawa masyarakat Kadazan Dusun yang mana masyarakat ini pada zaman dahulu Irfan, kebanyakan mereka berada di kawasan pedalaman dan mereka ni mengusahakan padi. Padi? Mana lagi kawasan yang tinggal ni Irfan? Cikgu nak sini letak. ada lagi cikgu? Betul Irfan, iaitu kawasan pedalaman di sini. Okey. Bercucuk tanam maknanya menghasilkan tanaman padi ketika itu. Betul. Ini untuk Kadazan Dusun. Seterusnya kita ada lagi satu. Ada satu lagi Irfan, iaitu masyarakat Iban.
Masyarakat Iban ini merupakan salah satu masyarakat di negeri Sarawak yang mana mereka banyak mendiami kawasan lembah sungai dan mereka menjalankan kegiatan ekonomi sebagai petani. Petani, okey. Kalau di sini kita boleh nampak di diorama ini, Irfan nampak satu aliran sungai di sini. Jadi di situlah tempat mereka diami ketika itu. Pandai Irfan ni. Jadi cikgu letakkan masyarakat Iban cikgu di sini. Adakah orang Iban dulu juga ada kegiatan ekonomi seperti tangkap ikan dan sebagainya, cikgu? Sebab mereka berada di sungai? Ya, betul Irfan. Sebab macam cikgu cakap tadi, sebenarnya pertempatan ini sebenarnya berkait rapat dengan kegiatan ekonomi. Okey. Irfan rasa dah selesai dengan diorama kita di sini. Mungkin murid-murid kita yang berada di Google Meet sekarang ini tengah tunggu apa tugasan mereka. Betul Irfan. Pastinya hari ini anak murid cikgu akan melaksanakan tugasan iaitu mereka juga perlu untuk menghasilkan satu diorama. Wow. Jadi, adakah kita akan bagi mereka sedikit masa atau bagaimana, cikgu? Betul Irfan. Kita beri mereka sedikit masa untuk menghasilkan diorama yang mana cikgu memberi peluang kepada anak murid cikgu pilih satu sahaja masyarakat yang kamu nak lakukan diorama tersebut. Hasilkan satu diorama dan kemudian kita akan minta anak murid cikgu yang berada dalam talian dan di rumah juga boleh cuba ya. Betul. Dan kita akan minta mereka menerangkan berkaitan dengan kegiatan ekonomi serta pertempatan mereka pada masa dahulu. Jadi boleh pilih satu antara 8 yang kita sebutkan tadi. Betul. Buat satu diorama, bagi tahu kepada kita mengenai kegiatan ekonomi dan juga pertempatan ketika zaman dahulu. Betul Irfan. Sebelum tu Irfan, sementara anak murid cikgu sedang menyiapkan tugasan mereka, cikgu nak memberi cadangan kepada anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Mungkin mereka belum tahu lagi apa ataupun alatan yang diperlukan Irfan. Irfan pun nak tahu juga ni. Baiklah Irfan. Antara alatan yang boleh digunakan Irfan ialah seperti tanah liat, warna air, kertas dan juga pinggan Irfan. Okey. Jadi boleh gunakan, ada tak bahan lain yang boleh kita gunakan? Contohnya barang-barang yang boleh kita semula ke, cikgu? Boleh Irfan. Kalau kita nak menggunakan surat khabar pun boleh boleh Irfan. juga. Macam Okey. cikgu gunakan ni pun ni daripada bahan terbuang, itu daripada kertas-kertas terpakai. Maknanya kalau ada barang-barang terpakai di rumah, boleh gunakan juga, hasilkan satu diorama berdasarkan kriteria yang cikgu sebutkan tadi. Betul Irfan. Jadi sekarang ni kita teruskan dengan pembentangan daripada anak murid cikgu. Dah siap dah? Dah siap, dah Irfan. siap. Hebatlah semua ni. Okey, baru 2 minit dah siap. Jadi, siapa nak mulakan dulu wadah perbincangan kita? Ceritakan kepada Abang Irfan dan Cikgu Madiah mengenai diorama pertempatan dan kegiatan ekonomi. Silakan. Saya cikgu. Baiklah Alia. Ceritakan Alia. Itu dia Hai Irfan. kawan-kawan. Saya Hai. telah menghasilkan diorama pertempatan masyarakat kaum India pada masa dahulu. Mereka tinggal di kawasan ladang dan bekerja sebagai pekerja ladang. Betul Irfan? Setuju? Betul? Jadi tepat, boleh tak Irfan bagi RM1 untuk Alia? Boleh, tak ada masalah. Sekarang ini Alia dah ada RM3 sebab berjaya menyiapkan satu diorama yang sangat cantik lah bagi Irfan, cikgu. Bukan Betul. senang nak buat tu. Betul Irfan. Seterusnya Irfan, kita buka Boleh. lagi. Siapa yang nak mencuba? Siapa nak kongsikan? Sila. Saya cikgu. Aina. Silakan Aina. Ini merupakan hasil tugasan saya. Saya menghasilkan diorama pertempatan masyarakat Melayu pada masa dahulu. Kaum Melayu menetap di kawasan kampung dan pinggir pantai. Kebanyakan mereka bertani atau bercucuk tanam dan ada juga yang menjadi nelayan. Betul Irfan. Lancar. Betul. Dan tepat juga maklumat yang disampaikan oleh Aina. Jadi Irfan, RM1 untuk Aina. RM1 lagi untuk Aina. Boleh, tak ada masalah. Okey, RM2 setakat ini. Jadi seterusnya, siapa lagi? Yang terakhir Irfan. Okey, yang terakhir. Baiklah, silakan siapa yang nak mencuba? Angkat tangan cepat-cepat. Dan siapa? jawab soalan. Okey. Husna? Saya cikgu. Baik Husna. Silakan Husna. Saya pula menghasilkan diorama pertempatan bagi masyarakat Iban di Sarawak. Mereka menetap di kawasan lembah sungai. Kawasan ini sesuai untuk penanaman. Oleh itu, masyarakat Iban menjalankan kegiatan ekonomi sebagai petani. Betul Irfan.
Jawapan yang sangat tepat dan dayuran yang cantik, RM1 untuk Husna. RM1 lagi untuk Husna. Okey, terbalik pula dia. Okey. Nampaknya kita dah selesai untuk yang ini di mana pembentangan mengenai diorama yang cantik dan penjelasan yang tepat bagi Irfan. Betul Irfan. Dan untuk rumusannya Irfan, itu sebenarnya merupakan pertempatan dan kegiatan ekonomi pada masa dahulu. Betul. Tapi apa yang kita lihat kini, masyarakat kita telah bersama-sama dapat tinggal di satu kawasan secara harmoni dan aman. Betul. Ini adalah kerana kita saling bertoleransi bagi memastikan perpaduan antara rakyat, antara masyarakat dilaksanakan dengan baik, dan itulah menjadikan negara kita ini aman, Irfan. Betul. Di mana setiap orang di negara ini mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi dan menghormati antara satu sama lain, kan? Baiklah Irfan, untuk aktiviti seterusnya, pastinya dalam sejarah ada nilai. Betul. Dan hari ini kita nak melihat sejauh mana kepentingan toleransi bagi memastikan perpaduan di Malaysia itu berjalan dengan lancar. Dan untuk itu Irfan, saya. cikgu ada beberapa gambar Irfan, Okey. dan kita minta anak murid cikgu untuk menganalisis gambar bagaimana mengenal pasti kata kunci kepentingan toleransi yang diamalkan di dalam negara kita. Oleh itu, kita buka peluang kepada anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Silakan. Siapa nak mulakan? Saya cikgu. Alia, okey? Baik Alia. Silakan Alia. Berpadukan gambar yang ditunjukkan, kelihatan gambar kanak-kanak yang sedang melakukan kerja bersama-sama, cikgu. Bagus Alia. Apa yang Alia boleh dapat daripada gambar ni Alia? Terangkan lebih lanjut. Kanak-kanak di dalam gambar sedang melakukan kerja bersama-sama. Ada rakan mengangkat tangan ingin memberikan pendapat, manakala ada rakan menyalin sesuatu pada buku. Mereka semuanya tersenyum gembira. Apa yang dapat disimpulkan adalah mereka boleh bekerjasama dalam melaksanakan tugas secara bersama-sama. Betul Irfan, itulah kepentingan atau kebaikan kita bertoleransi. Kita dapat bekerja bersama-sama dengan masyarakat lain. Tak ada masalah, kita boleh menyumbang lagi Irfan idea yang lebih bernas demi negara. Dan inilah yang kita nak, dan inilah juga kepentingan kita mengamalkan toleransi. Okey. Satu mata untuk Alia Irfan. RM1 lagi untuk Alia. Wah, Alia dah ada RM4 lah cikgu. Ya, betul. Okey. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, memang terbuktilah bahawa dua itu lebih baik daripada satu, kan? Lagi banyak lagi baik sebab boleh kita kongsi idea dan sebagainya. Okey. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua Irfan. Baiklah, tengok betul-betul siapa yang nak mencuba. Saya cikgu. Siapa? Aina? Gambar ini pula kelihatan dua orang kanak-kanak berpelukan. Mereka nampak mesra. Jika di sekolah, ini tandanya hubungan mereka sangat baik dan saling sayang menyayangi rakan sebaya. Saya boleh katakan toleransi penting untuk memupuk nilai kasih sayang untuk perpaduan rakyat. Betul Irfan, apabila hubungan antara masyarakat itu menjadi baik, pastinya itulah yang kita nakkan daripada masyarakat. Dan kepentingannya hubungan kita menjadi baik antara satu sama lain. Betul. Kita akan wujud keprihatinan kalau jiran kita yang berlainan kaum sakit ke, kan, perlukan pertolongan nak pindah rumah ke Irfan, kita menghulurkan bantuan, tanda kita bertoleransi dan prihatin terhadap masyarakat di negara kita. Betul cikgu. Itu satu cara untuk kita mewujudkan kasih sayang antara satu sama lain. Betul Irfan. Okey, satu untuk mata untuk Aina. untuk Aina. Terima kasih cikgu untuk segmen kali ini di mana kita dah memahami cara untuk bertoleransi antara kaum dalam negara kita. Jadi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Tahukah kawan-kawan bahawa penduduk di Malaysia adalah seramai 29.8 juta orang yang terdiri daripada 15.1 juta lelaki dan 14.7 juta perempuan. Ini merupakan hasil daripada Jabatan Perakaan Malaysia pada tahun 2020.
Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran sejarah untuk slot tahap 2 hari ini bersama Abang Irfan dan Cikgu Madia. Okey, untuk segmen kali ini, Cikgu ada beritahu dekat Irfan kita akan menguji bagaimanakah manakah mereka ini faham dengan topik kita, dan kita akan teruskan dengan latihan pengukuhan. Betul Irfan, dan memulakan latihan pengukuhan kita hari ini, jelasnya kita akan menilai ataupun memastikan adakah anak murid cikgu pada hari ini yang berada di rumah atau di dalam talian betul-betul memahami berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita. Dan kita teruskan dengan soalan yang pertama. Namakan sekurang-kurangnya 5 kaum yang terdapat di Malaysia. Kalau tadi ada 8 kesemuanya, berikan 5. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey. Murid-murid cikgu ada di okey, ada pun. Erisha, silakan. 5 kaum yang ada di Malaysia adalah kaum Melayu, Cina, India, orang asli dan masyarakat Iban, cikgu. Wow. Betul, Irfan rasa betul? Tepat dah cikgu? Betul Irfan, dan cukup 5 Irfan. Cukup 5 dah. Okey. Kita nak bagi mata ke? Boleh Irfan. Mata ganjaran untuk Erisha. Okey. Soalan seterusnya silakan cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu nyatakan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa dahulu. Kamu boleh pilih satu sahaja. Silakan murid-murid cikgu. Siapa yang nak mencuba? Angkat tangan dan jawab. Siapa nak cuba pula soalan kedua ni? Saya, cikgu. Baik, Husna. Silakan Husna. Kaum Melayu tinggal di kawasan kampung dan pesisir pantai. Mereka bekerja sebagai petani dan nelayan. Betul Irfan, pertempatan bagi masyarakat Melayu adalah kawasan kampung dan pesisir pantai, dan Husna tadi telah menjelaskan bahawa masyarakat Melayu pada masa dahulu sebagai petani dan juga nelayan. Betul Irfan? Okey, RM1 lagi untuk Husna. Okey, di sini. Baik, soalan yang ketiga. Baiklah, soalan yang ketiga adalah apakah kepentingan toleransi untuk perpaduan masyarakat di Malaysia? Berikan pendapat anda. Silakan murid-murid semua. Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Silakan. Ingin cuba, cikgu? Aina. Boleh, takkan tak boleh cuba? Mestilah boleh. Silakan. Kepentingan toleransi untuk perpaduan adalah untuk memastikan hubungan masyarakat kukuh demi memastikan negara Malaysia ini kekal aman dan sejahtera. Wah, okey. Memastikan negara kita aman dan sejahtera. Betul Irfan. Boleh? Jawapan yang sangat tepat, dan cikgu berpuas hati. Irfan, RM1 untuk Aina. Okey, RM1 lagi untuk Aina. Soalan yang terakhir rasanya. Silakan cikgu. Baiklah, soalan terakhir Irfan bunyi, nyatakan kesan sekiranya tiada toleransi antara kaum, Irfan. Kalau tak ada, macam mana apa akan jadi dekat negara kita? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Saya ingin mencuba, cikgu. Baik Alia, silakan Alia. Tanpa sikap toleransi, maka musnahlah perpaduan antara masyarakat. Tanpa perpaduan ini, maka mustahil untuk menjadikan negara kita aman dan harmoni. Oleh itu, penting untuk kita kekalkan nilai ini. Itu dia Irfan. Kalau tak ada toleransi, maka musnahlah perpaduan di negara kita. Jadi dia buat penegasan sedikit untuk kita sama-sama ada sikap toleransi itu, cikgu. Betul Irfan, dan itulah kepentingan toleransi. Dan jawapan Alia tadi Irfan sangat tepat, dan cikgu sangat berpuas hati. Kita beri RM1 untuk Alia. RM1 lagi untuk Alia. Okey. Nampaknya murid-murid cikgu untuk hari ini semuanya fokus dan berjaya menjawab soalan. Jadi apa kata kita dapatkan rumusan daripada mereka? Silakan. Siapa nak beri rumusan dulu? Saya, cikgu. Erisha, ya silakan. Apa yang kamu belajar hari ini, Erisha? Apa yang saya pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia. Sebelum ini, pengetahuan sedia ada saya hanyalah tentang kaum Melayu, Cina dan India sahaja.
Itu dia Irfan, pentingnya pembelajaran sejarah di peringkat bermula daripada peringkat sekolah rendah. Kita belajar tentang banyak perkara, terutamanya tentang masyarakat dan siapa yang mendiami negara kita. Dan untuk itu akan menambahkan perasaan cinta akan negara. Betul? Jadi kita buka lagi kepada anak murid cikgu yang lain. Siapa ingin berkongsi apa yang kamu belajar pada hari ini? Silakan. Murid yang kedua. Saya cikgu. Husna, kongsikan Husna. Selain ekonomi pada masa dahulu dan kini. Boleh ulang sekali lagi Husna? Kurang jelas tadi. Selain itu, saya telah mempelajari tentang pertempatan dan kegiatan ekonomi pada masa dahulu dan kini. Betul. Ya, kegiatan ekonomi. Betul juga kita ada belajar tadi. Seterusnya, murid yang ketiga. Saya cikgu. Alia, silakan Alia. Ada perbezaan dalam pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa dahulu dan kini. Oh, betul. Menyambung sedikit apa yang Husna sampaikan tadi, belajar tentang pertempatan dan kegiatan ekonomi yang mana kita tahu pada masa dahulu berbeza dengan pada masa kini. Iaitu penting untuk memastikan perpaduan dan memastikan keamanan negara kita sehingga ke hari inilah Irfan. Setuju. Itu yang paling penting. Baik, mungkin murid yang terakhir untuk hari ini berikan rumusan, silakan. Saya cikgu. Boleh Aina, silakan Aina. Pada hari ini saya belajar tentang nilai untuk menjadi masyarakat yang lebih menghargai kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Betul Irfan, itulah kepentingan kerana pentingnya bagi memastikan negara kita ni memahami dan menghormati antara satu sama lain supaya kita ni kekal bertoleransi. Betul, sehingga bila-bila pun. Betul Irfan. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak dan sekarang ini masanya untuk Irfan dapatkan rumusan daripada Cikgu Madia sendiri. Silakan. Baiklah Irfan, pada hari ini kita telah berjaya mempelajari tajuk berkaitan dengan kaum yang ada di Malaysia dan hari ini anak murid cikgu secara keseluruhannya dapat menyatakan kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia. Seterusnya, anak murid cikgu tadi sebenarnya Irfan telah menjelaskan dengan lebih sangat jelaslah berkaitan dengan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada masa dahulu dan kini yang mana kita tahu ada banyak perbezaan. Dan akhir sekali, sejarah pastinya mengenali tentang nilai iaitu menyatakan kepentingan toleransi antara kaum sebagai asas perpaduan masyarakat di Malaysia. Baik, itu rumusannya dan sebagai kata apa pengukuhan lah di mana mereka tadi ada menjawab soalan kan. Betul. Jadi dari segi prestasi keseluruhan cemerlang atau tidak ada murid cikgu hari ini? Pastinya cikgu secara keseluruhannya Irfan dapat menyatakan bahawa semua anak murid cikgu yang berada dalam talian dan pastinya yang berada di rumah sangat cemerlang Irfan. Tahniah Irfan ucapkan. Berikan tepukan dulu untuk diri sendiri. Okey, dan sekarang ni Cikgu Irfan nak tanya, di manakah murid-murid di rumah boleh mendapatkan latihan pengukuhan? Dekat mana? Dekat sekiranya anda anak-anak murid cikgu yang berada di rumah dan talian ingin mendapatkan bahan, bolehlah ke portal Sumberku. Okey, di portal Sumberku. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Madia kerana bersama Irfan untuk hari ini dalam menjelaskan kepada kita mengenai topik saya, Anak Malaysia. Dan diharapkan semua yang telah Cikgu curahkan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton dan kita akan jumpa di lain episod pula. Baik, sebelum kita berpisah, ada satu paparan video yang ingin kita tunjukkan kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.